Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra bersama dengan Cikgu Syema dalam segmen Cakna Tata Bahasa. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra bersama dengan Cikgu Syima. Hari ini tajuknya pengenalan kepada bidang morfologi untuk segmen Cakna Tata Bahasa. Jadi hari ini segmen tata bahasa, Cakna Tata Bahasa, tajuknya tidak luas. Okey, sebelum tu berkenalan dahulu dengan penatiar kolaboratif subjek STPM, tak kenal maka tak cinta. Lamanya sudah Cikgu Syima tidak bersiaran bersama dengan kolaboratif rakan cikgu, ada yang bersiaran, ada yang tidak. InsyaAllah selepas Ramadan mungkin barulah Cikgu Syima akan bersiaran bersama anda. Okay, jangan lupa untuk ke channel Cikgu Syima iaitu dengan melihat video yang telah dihasilkan untuk semester 2 pada kali ini. Okay, baik. Video hari ini ialah berkaitan tentang morfologi. Jadi cikgu merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 910 Palang 2. Okay, fokus cikgu ialah definisi bidang morfologi, konsep morfem, jenis morfem bebas dan morfem terikat saja. Itu ialah dia punya sukatan pelajaran. Mesti kita sentiasa rujuklah, pelajar kena rujuk. Jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan definisi bidang morfologi dan seterusnya menjelaskan konsep morfem. Okey, baik. Apa tu morfem? Kita mesti berkenalan dulu morfologi ini sebelum masuk morfem. Apa itu morfologi? Iaitu kajian tentang bentuk, tentang kata. Bentuk kata, binaan kata, golongan kata, dan cara pembentukan kata. Dalam arti kata lain, kajian tentang bagaimana perkataan dalam bahasa Melayu itu dibina dan kemudian berubah dalam konteks penggunaannya dalam ayat. Kata itu kita akan kaji dan lihat bagaimana digunakan dan berubah dalam binaan ayat nanti. Apa pula konsep morfem? Morfem ialah unit tata bahasa yang terkecil mempunyai makna. Dan morfem ini mempunyai fungsi tata bahasa. Cikgu akan jelaskan apa yang maksudkan unit tata bahasa terkecil yang ada makna. Unit terkecil ini kerana morfem tidak boleh dipecahkan kepada unit lebih kecil. Kalau kita pecahkan kepada lebih kecil, akan membentuk suku kata yang tiada makna. Contoh, sini cikgu ambil nih, kecil. Cikgu cuba kecilkan lagi. Ke, suku kata pertama, cil, suku kata kedua. Kecil, ke dengan cil tiada makna. Walaupun dia nampak unit kecil. Tetapi berbeza dengan morfem. Morfem dianggap sebagai unit terkecil, unit tata bahasa yang terkecil, tetapi masih ada makna. Kenapa? Sebab apa? Morfem ini ada yang bertaraf kata dan bila kata mestilah ada makna. Okey. Fungsi tata bahasa pula merujuk kepada fungsi tata bahasa khususnya morfem terikat. Sebab cikgu sudah jelaskan dan pelajar pun sudah diberitahu, mungkin sudah beritahu bahawa morfem terikat ini apa-apa morfem terikat iaitu yang terdiri daripada imbuhan dan kata akar semuanya berfungsi sebagai tata bahasa. Contohnya imbuhan ber. Ber ini dianggap sebagai morfem terikat satuan. Ber apabila bergabung dengan buah pula ialah morfem terikat bebas. Akan membawa maksud menghasilkan atau mengeluarkan. Jadi ini fungsi tata bahasa. Imbuhan. Okey. Berapakah jenis morfem? Seperti yang kita sedia maklum, morfem terbahagi kepada dua. Morfem bebas di sebelah kiri, sebelah kanan, morfem terikat. Okey, morfem terikat di sini di sini ni. Morfem terikat. Jadi, morfem bebas kita tahu morfem yang boleh berdiri sendiri. Morfem terikat tidak boleh berdiri sendiri. Sebab itu morfem terikat ada terbahagi kepada 3. Morfem terikat satuan, morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks. Okay. Cikgu akan buat perbandingan morfem bebas dan morfem
terikat dahulu supaya pelajar nampak apakah perbezaan morfem bebas dan morfem terikat. Kalau morfem bebas, morfem yang boleh berdiri sendiri. Manakala kalau morfem terikat, morfem yang tidak boleh berdiri sendiri. Jadi dia perbezaan dia nampak di sana tuh setara. Morfem bebas boleh berdiri sendiri. Morfem terikat tidak boleh berdiri sendiri. Morfem bebas, kata yang mempunyai makna dan boleh menjadi ayat minimal. Berbeza dengan morfem terikat. Morfem terikat, morfem yang perlu bergabung dengan morfem lain. Sama ada bebas atau morfem terikat. Untuk membentuk perkataan yang ada makna. Tapi, kalau morfem bebas nih, kita dapati satu perkataan tuh boleh membentuk ayat minimal. Ayat minimal ialah ayat yang berdiri satu kata. Contoh ayat minimal, ayat perintah. Diam. Diam maksudnya di sini ayat perintah yang menggunakan satu perkataan tetapi membawa akan membentuk ayat minimal. Satu perkataan sahaja. Diam. Senyap. Senyap. Oke. Manakala morfem terikat ialah semua imbuhan dan kata akar merupakan morfem terikat. Apa-apa imbuhan, tidak kira awal kah, akhir kah, apitan kah, itu semua dianggap sebagai morfem terikat. Dan satu lagi ialah kata akar. Kata akar ini kata yang tidak boleh berdiri sendiri. Anai, tapa, juang, itu semua ialah kata akar. Yang perlu bergabung dengan morfem terikat lain untuk membentuk satu perkataan. Oke, baiknya. Seterusnya, ini ialah penjelasan morfem terikat satuan dan terbahagi. Morfem terikat satuan terdiri daripada satu morfem, sama ada awalan, akhiran, atau sisipan. Contoh morfem terikat satuan, kita turun bawah ni dahulu. Bermeterpekan an. Semua ini dianggap sebagai morfem terikat satuan. Pelajar sendiri nampak satu. Semua satu. Bersatu. Mesatu. Tersatu. Pesatu. Kan satu. An satu. Apa pula contoh morfem terikat satuan dalam perkataan? Contohnya ialah berjalan, melukis, terpakai, pesakit, betulkan. Tadi berjalan, melukis, melukis, terpakai, pesakit, betulkan, kan. Jadi itu semua ialah contoh morfem terikat satuan dalam perkataan. Apa pula yang dimaksudkan dengan morfem terikat terbahagi? Morfem terikat terbahagi ini terdiri daripada dua morfem terikat, iaitu pada awal dan akhiran perkataan. Maknanya tu perkataan akan menerima apitan awal dan akhir. Salah satu daripada morfem terikat ini tidak boleh digugurkan. Kalau digugurkan, makna sudah lain ataupun tiada makna. Contoh morfem terikat terbahagi. Terbahagi ada 3. Ingat, terikat, terbahagi, ada 3. Peran, dan pean. Kalau contoh morfem terikat terbahagi dalam perkataan, kewarganegaraan, kean, kerajaan, kean, peran, peraturan, pean, pelaksanaan. Dijelaskan? Senang saja. Kalau terikat satuan, memang satu saja dia punya morfem. Imbuhan dia satu saja. Tapi kalau terikat terbahagi, ada 3. Akhir sekali, kita belajar penjelasan morfem terikat kompleks. Morfem terikat kompleks ni ialah gabungan 2 atau lebih morfem terikat. Sama ada pada awal dan akhir kata atau gabungan 2 morfem awalan diikuti oleh satu akhiran. Contoh morfem terikat kompleks, memper, diperkan, memperkan, mekan. Kalau contoh perkataan, yang tadi memper tu memperdaya, diperkan, diperdayakan, memperkan, mempertontonkan, menjauhi, dan terakhir mekan, menaikkan. Okey.
Oke, cikgu berhenti dahulu di sini. Ini ialah tajuk morfem dahulu, pengenalan morfologi dan morfem. Jangan banyak-banyak, nanti pelajar pening. Sekian sahaja kelas bersama dengan Cikgu Shima dalam segmen Cakna Tata Bahasa. Semoga ilmu yang cikgu kongsikan ini bermanfaat kepada pelajar semua. Assalamualaikum bagi pelajar Muslim. Selamat menyambut bulan Ramadan. Dan jangan lupa siapkan kerja khusus anda. Okey. Salam mesra, salam jaga kesihatan, jauhi COVID-19 daripada mendekati anda dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.